Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Penonton jadikan portal sebenarnya.my dan portal MyCheck Malaysia sebagai sumber rujukan rasmi anda untuk mendapatkan kepastian sesuatu berita yang tular di media sosial. Atau anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih. Menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, anda boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Isnin 18 Disember 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Masih lagi disebarkan di media sosial mengenai maklumat palsu ini. Walaupun telah kami berikan pencerahan sebelum ini berkenaan dakwaan subsidi diesel akan dihapuskan pada 1 Januari 2024. Untuk makluman, menurut kenyataan media, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) ingin menjelaskan bahawa beberapa hantaran yang dimuat naik menerusi media sosial berkaitan subsidi diesel dihapuskan bagi kenderaan diesel bermula 1 Januari 2024 adalah maklumat yang tidak benar. Untuk makluman, pihak KPDN sedang menjalankan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem Fleet Card dan sistem My Subsidi Diesel melibatkan 6 syarikat yang menerima kota bagi skip tank mereka yang akan tamat tempoh pada 14 Januari 2024. Ia sama sekali tidak melibatkan penggunaan kenderaan diesel individu. Proses pengujian ini perlu dilaksanakan bagi melihat kecekapan sistem yang dibangunkan agar ia benar-benar menepati spesifikasi dan matlamat penyasaran semula subsidi diesel seperti mana yang dirancang. Terdapat perkhidmatan melalui orang tengah atau ejen bagi sebarang urusan pendaftaran kad pengenalan dan sijil kelahiran. Biar betul, jangan mudah percaya, perlu membuat semakan terlebih dahulu. Menurut kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, tidak melantik orang tengah atau ejen bagi sebarang urusan pendaftaran. Pihak tidak bertanggungjawab ini cuba menjerat dan memperdaya orang awam terutama pendatang asing. Waspada, ini adalah salah satu taktik skema atau penipuan wang wujud untuk mencuri wang dan maklumat peribadi anda. Pelanggan boleh hadir ke mana-mana 212 pejabat JPN untuk urusan pendaftaran dan khidmat nasihat. Ayuh kita ikuti penjelasan isu larangan ucapan Merry Christmas pada kek. Menurut kenyataan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, tular di media sosial berkenaan isu larangan ucapan Merry Christmas pada kek berikutan memorandum dari syarikat Berries bertarikh 14 Disember 2023 bertajuk Not Allowed to Write the Word of Merry Christmas or Xmas on Cake. Untuk makluman semua, isu ini adalah isu yang berbangkit dan sebelum ini ianya pernah dijawab oleh pihak JAKIM pada 25 Disember 2020 dan 1 November 2023. Sekali lagi ingin memaklumkan bahawa tiada halangan bagi premis pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM untuk menulis sebarang bentuk tulisan berkaitan ucapan perayaan pada kek atau seumpamanya. Mohon si penyebar yang kurang bijak menyebarkan maklumat yang boleh mencetuskan kontroversi seperti ini untuk muhasabah diri anda. Apa faedah yang anda peroleh daripada penyebaran maklumat palsu seumpama ini? Adakah hati anda tenang membuat masyarakat gusar? Fikirkan. Di portal MyCheck Malaysia, kali ini kami berkongsi maklumat berkenaan MyCheck iaitu tidak dimansuhkan. Ia dikeluarkan secara berperingkat mengikut bekalan mikrochip. Pihak MyCheck Malaysia menerima mesej mengenai dakwaan bahawa kad pengenalan kanak-kanak MyKid telah dimansuhkan. Perkara itu tular di media sosial berikutan ibu bapa terpaksa menunggu tempoh yang lama sekaligus menyukarkan mereka melakukan sebarang urusan dokumentasi. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN,
terdapat penangguhan pengeluaran MyKit ekoran masalah kekurangan bekalan mikrochip. Pihak JPN akan mengeluarkan MyKit secara berperingkat mengikut bekalan mikrochip. Tambah JPN, ibu bapa boleh membawa sijil kelahiran untuk melakukan sebarang urusan berkaitan. Kesimpulannya, pihak MyCheck Malaysia mengklasifikasikan dakwaan pemalsuan MyKit sebagai tidak benar. Kebiasaannya berita atau maklumat berkaitan pemalsuan yang melibatkan dokumen kerajaan pasti akan diumumkan melalui saluran rasmi. Berdasarkan kronologi berkenaan isu MyKit, pihak MyCheck Malaysia mendapati ia masih dikeluarkan seperti biasa. Namun terdapat kelewatan dalam proses pengeluaran yang mengakibatkan kesan kepada beberapa pihak. Namun setakat ini tiada perkembangan terbaru maupun kenyataan rasmi berhubung pemalsuan MyKit. Pihak berkaitan diharap dapat menyelesaikan isu ini dengan lebih efektif agar dapat memudahkan sebarang urusan berkaitan. Diharapkan juga semua pihak bersabar dan bertenang. Anda dinasihatkan untuk semak di laman sesawang rasmi JPN dari semasa ke semasa. Masih lagi perkongsian daripada pihak MyCheck Malaysia, kali ini mengenai restoran Moon Chinese Beef Roti bukan pemegang sijil halal JAKIM. Tular di laman sosial dakwaan mengenai sebuah restoran Cina Muslim iaitu Moon Chinese Beef Roti di Bukit Bintang, Kuala Lumpur tidak mempunyai sijil halal daripada JAKIM. Restoran tersebut memuat naik beberapa video di akaun TikTok yang menyatakan restoran itu dijamin halal. Bahagian Hub Halal JAKIM mengesahkan restoran berkenaan bukan pemegang sijil halal Malaysia. Malah restoran itu juga menimbulkan keraguan orang ramai apabila salah seorang pekerjanya kelihatan berpakaian seperti seorang Muslim iaitu bersongkok namun memakai rantai yang mempunyai lambang salib. Semakan pihak MyCheck Malaysia mendapati restoran Moon Chinese Beef Roti bukan pemegang sijil halal JAKIM. Namun menurut pengurus cawangan restoran itu, pihaknya sedang dalam proses untuk mendapatkan sijil halal. Sekiranya anda meragui status halal sesuatu produk, anda boleh semak di laman sesawang halal JAKIM. Ingat, jangan hanya disebabkan sesuatu perkara itu tular, kita gairah mengikut trend tanpa membuat semakan. Waspada skamer ambil alih akaun WhatsApp anda. Dia iaitu skamer kiat menjalankan usaha-usaha mengambil alih akaun aplikasi WhatsApp. Sekiranya skamer berjaya, si penipu akan menghantar mesej pada semua senarai kenalan iaitu contact list untuk meminjam wang. Pastikan anda tidak menyerahkan apa-apa kod aplikasi kepada orang lain. Sekiranya ada kenalan atau saudara mara ingin meminjam atau meminta wang, seeloknya buat pengesahan, buat panggilan video atau tanya soalan yang hanya anda dan orang berkenaan sahaja yang tahu jawapan atau semak dengan orang lain yang berdekatan anda. Pastikan anda lebih bijak daripada skamer. Kini kami bawakan sumber kenyataan oleh Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkenaan video tular kes mendatangkan kecederaan. Pada 13 Disember 2023, jam 11 pagi, terkesan satu video berdurasi 1 minit 40 saat mengenai kejadian seorang lelaki tempatan mengasari pekerja kedai telefon di Paguh Muar, Johor. Hasil siasatan polis mendapati kejadian berlaku pada 12 Disember jam 1.10 petang berpunca daripada ketidakpuasan hati pelanggan atas perkhidmatan yang diberikan. Lalu berlaku pertikaman lidah dan tindakan agresif oleh pelanggan terhadap jurujual berkenaan. Kedua-dua pihak telah tampil membuat laporan polis di Balai Polis Muar. Kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Polis Daerah Muar menasihati orang awam agar tidak membuat sebarang spekulasi terhadap video tersebut yang boleh menimbulkan kegusaran awam. Pihak polis tidak akan berkompromi terhadap kesalahan jenayah dan tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil. 8 perkara ini mampu menyelamatkan anda daripada menjadi mangsa penipuan panggilan yang seterusnya. Pertama, jangan panik. Kedua, jangan ikut arahan pemanggil. Ketiga, jangan sesekali dedahkan maklumat peribadi anda. Keempat, anda perlu cabar pemanggil untuk sahkan maklumat beliau.
Kelima, tulis butiran pemanggil iaitu nombor talian dan nama. Keenam, putuskan panggilan dengan segera. Ketujuh, laporkan panggilan kepada pihak berkuasa seperti pihak polis atau hubungi talian 997. Ke-8, berkongsi pengalaman anda dengan keluarga dan rakan agar mereka tidak menjadi mangsa seterusnya. Bagi penduduk yang berisiko menghadapi bencana banjir, pastikan anda membuat persediaan secukupnya, iaitu peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan berpindah oleh pihak berkuasa. Ayo penonton, waspada dengan penipuan di media sosial orang ramai dan orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati dengan sedikit penipuan di media sosial melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram atau lain-lain. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dan peka apabila dihubungi oleh mereka yang mengaku kononnya daripada pihak berkuasa atau berkaitan apa-apa perkhidmatan yang diragui. Ikuti pesanan mesra ini. Baik penonton, pastikan saya berehat seketika kembali selepas ini dalam segmen semasa. Jangan ke mana-mana. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka!
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita aktifkan seterusnya segmen Semasa. Tiada petunjuk baharu masuk hari ke-11 kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin. Tinjauan RTM mendapati anggota forensik Polis Diraja Malaysia PDRM tiba kira-kira pukul 3 petang semalam 17 Disember dan menumpukan siasatan di tingkat 3 serta tingkat 4 di Blok R, Apartmen Idaman Damansara Damai sebelum dilihat keluar sekitar pukul 5 petang. Difahamkan pihak polis telah menjalankan siasatan hampir 2 jam di 7 buah rumah yang tidak berpenghuni bagi mencari sebarang bukti baharu melibatkan kematian kanak-kanak terbabit. Bagaimanapun, setakat ini tidak dapat dipastikan sama ada pasukan terbabit menemukan sebarang bukti baharu untuk kes tersebut. Pada 6 Disember lalu, mayat adik Zain Ryan ditemukan di sungai berhampiran di rumahnya sekitar pukul 10 malam. Keputusan Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa pegawai kanan polis yang dipercayai terlibat dalam kes kemalangan maut seorang pelajar tingkatan 5 di Meru Jumaat lepas di bawah kesalahan membunuh membuktikan ketulusan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, tindakan mendakwa pegawai berpangkat DSP itu di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di Mahkamah Magistrate Ipoh esok diputuskan Jabatan Peguam Negara berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh hasil siasatan menyeluruh oleh pegawai penyiasat. Keputusan ini memperlihatkan ketelusan polis dalam melakukan siasatan terhadap sebarang kes jenayah termasuk melibatkan pegawai kanan polis. Siasatan kes ini dikendalikan oleh Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah Ipoh bersama pasukan siasatan dengan baik dan berkredibiliti. Beliau mengulas kenyataan Jabatan Peguam Negara malam tadi yang memaklumkan akan mendakwa suspek yang dipercayai terlibat dengan kes membabitkan pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Jati itu di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Razarudin berkata pegawai itu akan ditahan kerja sebaik saja didakwa di mahkamah hari ini. Pada masa sama, beliau mahu setiap pegawai dan anggota polis mengambil iktibar serta pengajaran daripada kes tersebut. Beliau berkata setiap anggota pasukan keselamatan itu perlu sentiasa menjaga nama baik pasukan dan tidak berselindung di sebalik pakaian seragam polis apabila melakukan jenayah. Pada 15 Disember lepas, tular di media sosial seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal yang dinaiki dilanggar dan diseret oleh sebuah kereta di Jalan Taman Jati, berhampiran SMK Jati di Meru Ipoh, dipercayai dipandu oleh seorang pegawai kanan polis berusia 44 tahun. Sidang Kemuncak ASEAN-Jepun menyaksikan pemimpin utama ASEAN dan Jepun membentangkan cadangan yang akan dimuktamadkan menerusi kenyataan bersama. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuarakan pandangan Malaysia demi kelangsungan kerjasama yang sedia terjalin antara ASEAN dan Jepun. Sambungan itu, beliau mencadangkan 4 bidang kerjasama bagi memperluas dan memperdalamikan kolaborasi dalam ASEAN untuk memperkasakan rakyatnya supaya berdaya tahan dan lebih mampu menangani cabaran masa depan. Perdana Menteri menjelaskan kepada pemimpin ASEAN dan Jepun selaku tuan rumah sidang kemuncak peringkat ASEAN-Jepun. 4 bidang itu ialah kesihatan awam, pengawalan iklim, pengurusan bencana dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Malaysia mahu memanfaatkan pengalaman dan kepakaran Jepun dalam pengurusan bencana dengan mewujudkan pusat bantuan bencana secara kekal di Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri mahu ekonomi digital terus diperkasa bagi rantau ini selari Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Akses internet yang inklusif kepada segenap komuniti mampu menyokong aktiviti perniagaan e-dagang, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyertai mesyuarat pemimpin komuniti pelepasan sifar Asia ASEAN diikuti jamuan makan tengah hari bersama pemimpin perniagaan Jepun.
Malaysia menghargai inisiatif Jepun seperti rangkaian pertukaran pelajar dan belia Jepun Asia Timur Genesis yang membantu merapatkan jurang budaya dan memupuk identiti bersama dalam menyatukan rakyat di rantau ini. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dapat memperluas dan memperdalam kolaborasi ASEAN, lebih-lebih lagi memperkasakan rakyat supaya berdaya tahan dan lebih mampu menangani cabaran masa depan. Pelbagai acara sukan akan dihimpunkan sepanjang bulan tahun Melaut Melaka 2024 TMM 2024 dengan tema Let's Fit Together. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abu Rauf Yusof berkata TMM 2024 yang bakal membuka tirai beberapa hari sahaja lagi akan mempunyai tema khusus pada setiap bulan. Jelasnya antara tema yang akan diadakan adalah acara pelancongan sukan yang dijadual akan berlangsung sepanjang bulan Mei tahun depan. Tambahnya, antara acara sukan yang akan diadakan pada bulan tersebut adalah bola sepak, bola jaring serta sukan tradisional. Dalam pada itu, beliau berkata MAFA akan membuat rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL membenarkan pasukan dari Melaka untuk kembali ke saingan Liga Super. Beliau berkata ia adalah langkah yang diambil untuk memulihkan semula sukan bola sepak negeri Melaka. Jelasnya menerusi kepimpinan baru MAFA, beliau yakin perkara itu dapat direalisasikan menjelang ulang tahun ke-100 MAFA pada tahun hadapan. Pada kongres itu, MAFA telah mengumumkan beberapa nama baharu yang mengisi barisan jawatan kuasa eksekutif baharu bagi tahun 2023 hingga 2026. Mengulas lanjut, MAFA akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dalam memastikan sukan nombor 1 rakyat itu berjaya dimartabatkan ke peringkat tertinggi. Baik, penonton, pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit-minit yang terakhir ini, ayo kita aktifkan segmen notifikasi. Baik, dalam segmen notifikasi seperti biasa akan kami sampaikan maklumat yang perlu kami war-warkan kepada anda. Kita mulakan dengan poster ini, Bicara Naratif. Jangan lupa untuk saksikan pada malam ini dengan topiknya adalah memahami pentingnya My Digital ID bersama dua orang tamu yang diraih pada malam ini 9 malam di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda dan jangan lupa untuk ikuti Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Terbawakan pula kempen Derma Darah Karnival Keusahawanan. Kempen Derma Darah ini akan bermula 19 hingga 21 Disember 2023, bermula seawal 10 pagi hingga 3 petang. Aras 6 Pusanika UKM, ya, dan 19 hingga 21 Disember 2023 juga akan berlangsung di Aras 5 dan 6 Pusanika UKM seawal 10 pagi hingga 10 malam. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi hari ini, 18 Disember 2023, hari Isnin, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 2.30 petang di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan